Selamat pagi dan salam sejahtera. Ringkas edisi 13 Februari 2021. Anda bersama dengan saya Jessica Chung. Kita terus ke laporan berita. Kerajaan Sarawak akan memastikan dasar inklusif yang lebih baik dalam usaha memacu aktiviti ekonomi negeri sekaligus memberi manfaat kepada rakyat secara keseluruhan. Pada masa yang sama, Kerajaan Sarawak juga akan mengkaji semula dasar sosial yang lebih baik terutama dalam era pandemik ini. What is important is we give emphasis on our unity, and we must have a good policy pan-pandemic 19, meaning our exit policy in terms of economy must be well structured so that we can rebuild our economy after this pandemic. Ketua Menteri berkata demikian ketika berucap pada sambutan Tahun Baru Cina secara maya anjuran Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP yang turut dihadiri Menteri Pengangkutan Datuk Lee Kim Shin dan Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS Datuk Wee Hong Seng. Selain itu, Abang Johari berkata kerajaan negeri di bawah kepimpinannya akan sentiasa menjaga kebajikan rakyat dari aspek ekonomi dan kesihatan. Sebagai contoh jelasnya, Bantuan Khas Sarawak Kusayang BKSS yang merupakan usaha kerajaan untuk membantu rakyat terkesan akibat pandemik COVID-19. Dalam perkembangan sama, Abang Johari turut menyampaikan ucapan terima kasih kepada Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Ugahambas dan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian serta JPBN Sarawak di atas kerja keras mereka dalam usaha membendung penularan COVID-19. Sarawak is given the power in terms of prevention in public health. That is why you notice that our SDMC has the power to decide what is best for Sarawak. Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian, menasihati rakyat untuk sentiasa tabah dan bersama perangi rantaian jangkitan COVID-19. Biarpun perayaan Tahun Baru Cina kali ini disambut dalam suasana yang agak berbeza dengan amalan norma baharu. Katanya rakyat seharusnya mengambil pengajaran daripada pandemik ini dan menghargai semua perkara. 唯有大家一起配合，才能让疫情尽快结束。这个疫情也让我们学会了珍惜家人，珍惜拥有的一切。不管遇到什么挑战，都要保持坚强、勇敢和正能量。 Sehubungan itu, beliau turut memberitahu bahawa kerajaan Sarawak akan bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM untuk program vaksinasi. Starting end of this month, Sarawak government will work very closely with the Kementerian Kesihatan Malaysia on vaccinations. Please join the vaccination program because we need 70% of Sarawakian to be vaccinated to have the herd immunity. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin akan menjadi orang pertama menerima suntikan vaksin COVID-19 apabila bekalannya sampai di Malaysia pada hujung bulan ini. Perkara itu disahkan oleh Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Hairi Jamaluddin. Ya, saya boleh sahkan bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah orang pertama yang akan menerima vaksin Pfizer ini disebabkan kita nak memberi keyakinan kepada orang ramai. Ya, Tan Sri Perdana Menteri nak bagi keyakinan kepada orang ramai bahawa vaksin ini adalah vaksin yang selamat diguna pakai. Beliau yang juga Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan berkata, kerajaan akan memulakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan mulai penghujung bulan Februari dengan menyasarkan 80% populasi negara ini untuk menerima vaksin secara percuma. Menjawab dakwaan kononnya Malaysia menerima vaksin COVID-19 agak lewat berbanding negara maju lain serta negara jiran, Khairi menjelaskan ini kerana Malaysia lebih fokus kepada perancangan program imunisasi vaksinasi yang lebih cekap dan berkesan.
Khairi berkata, Indonesia mendapat vaksin Sinovac awal kerana negara itu merupakan tempat ujian, manakala Singapura membuat pelaburan dengan pengeluar vaksin Pfizer-BioNTech. Disebabkan itu katanya, kedua-dua negara berkenaan mendapat keutamaan dari pengeluar. Sementara itu, kata Khairi, Malaysia hanya akan selamat daripada pandemik COVID-19 jika semua penduduk termasuk bukan warga negara yang menetap di negara ini menerima suntikan vaksin. Katanya, walaupun rakyat di negara ini bakal menerima suntikan vaksin kelak, namun ia tidak bermakna mereka selamat kerana Malaysia mempunyai kira-kira 3 juta warga asing yang boleh menyebabkan penularan virus itu. Ini perlu dilakukan kerana kita tidak selamat sehingga semua orang selamat. Kita sebagai rakyat Malaysia sahaja yang menerima vaksin, tetapi mereka masih lagi tak terima vaksin, kita sendiri tak selamat sebab mungkin mereka boleh merebak ataupun menjangkiti kita dan virus ataupun COVID-19 ini masih lagi boleh merebak di kalangan warga negara asing. Sebab itu saya rasa sangat penting dari segi sains untuk kita melindungi semua orang supaya kita pastikan bahawa semua selamat. Dan satu lagi Syakawi adalah ini juga adalah keputusan berperi kemanusiaan. Kerajaan dilaporkan bersetuju program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang akan bermula pada akhir bulan Februari bakal membabitkan pemberian vaksin secara percuma kepada bukan warga negara yang menetap di Malaysia. Pada masa yang sama, Khairi memberitahu proses pendaftaran sebagai penerima vaksin COVID-19 bagi orang ramai dijangka dibuka bermula Mac ini dan dilaksanakan dengan konsep sukarela. Katanya mereka boleh berbuat demikian menerusi 5 kaedah termasuk menggunakan aplikasi MySejahtera. Ada yang tidak menggunakan MySejahtera, kita ada 4 lagi cara. Yang kedua adalah melalui laman sesawang kita. Yang ketiga adalah melalui talian hotline yang akan berhubung dengan satu call center. Yang keempat adalah secara manual ataupun secara face to face. Boleh pergi ke klinik kesihatan, boleh pergi ke hospital, boleh pergi ke malah boleh pergi ke klinik swasta GP. Dan yang terakhir adalah outreach. Ini adalah kerja Kementerian Kesihatan dan juga agensi-agensi lain mungkin di kawasan pedalaman yang tidak tahu tentang vaksin ini. Baik, ini pula berita baik buat Barisan Hadapan. Kerajaan Jepun menerusi Agensi Kerjasama Antarabangsa Jepun menyumbang sebanyak 21,200 kelengkapan perlindungan diri PPE kepada Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA untuk diedarkan kepada petugas Barisan Hadapan. Ia merangkumi pakaian luar dan pakaian pelindungan penuh masing-masing sebanyak 7,600 keping, sarungan tangan sebanyak 3,000 keping, manakala 3,000 keping lagi adalah pelitup muka N95. Duta Jepun ke Malaysia, Hiroshi Oka dalam kenyataannya berkata, PPE berkenaan akan diedarkan segera termasuk kepada pasukan polis, tentera, pertahanan awam dan sukarelawan Malaysia rela yang bekerja tanpa henti selama pelaksanaan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Penyerahan PPE dilakukan secara maya kepada Ketua Pengarah NADMA, Datuk Dr. Aminuddin Hasim. Dalam perkembangan sama, JICA turut menjalinkan hubungan kerjasama dengan NADMA melalui projek kerjasama teknikal di Malaysia, Japan International Institute of Technology MJIIT dalam bidang pengurusan risiko bencana. Kementerian Belia dan Sukan KBS mengemas kini panduan prosedur operasi standard SOP bagi sektor sukan dan rekreasi susulan kelonggaran diberikan kepada sektor berkenaan ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP. KBS dalam satu kenyataan memaklumkan ia melibatkan 2 protokol am terhadap aspek individu dan pengurusan. Selaras pengumuman kerajaan membenarkan beberapa sektor sukan dan rekreasi untuk kembali beroperasi berkuat kuasa hari ini. Protokol tersebut turut menjadi panduan buat pasukan bertanding dalam saingan Liga Malaysia, Liga M, Liga Hoki Malaysia, LHM dan Liga Sepak Takraw STL yang dibenarkan memulakan sesi latihan pada 15 Februari dengan pendekatan gelembung sukan. Sementara itu, KBS turut optimis meneruskan usaha mereka membuka semula sektor sukan dan rekreasi dalam fasa seterusnya bagi membolehkan ekosistem sektor berkenaan beroperasi berlandaskan SOP ditetapkan Majlis Keselamatan Negara MKN.
Liga Bola Sepak Malaysia MFL menegaskan tarikh sepak mula saingan Liga Malaysia 2021 dikekalkan pada 5 Mac depan demi kelangsungan aksi di peringkat domestik. Tarikh ini sebenarnya terpaksa kita utamakan, ya. Maka kerana itu jadual terpaksa kita buat sebegitu rupa, dan sekiranya untuk dipindah ke depan lagi, maka harapan untuk kita menghabiskan liga amat tipis. Tambah Abdul Ghani, MFL turut komited menamatkan kempen Liga tanpa mengurangkan jumlah keseluruhan 22 perlawanan atau membatalkan mana-mana kejohanan lain dalam saingan Liga M musim ini bagi mengelak kesan negatif kepada penajaan. Sementara itu, Abdul Ghani berkata, MFL dengan kerjasama Majlis Sukan Negara MSN telah memberikan penerangan berkenaan prosedur operasi standard SOP berkaitan kem kuarantin dan home quarantine ditetapkan kepada setiap wakil pasukan menerusi sesi mesyuarat dalam talian pada Rabu. Sekian sahaja ringkas untuk jam ini dan jangan lupa temu janji anda bersama dengan saya di ringkas jam 12. Jumpa lagi.